أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik dan nikmat-nikmatnya yang lain, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, dengan jumlah yang sangat banyak sehingga tidak terhitung. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah kita Al-Hikam akan meneruskan huraian terhadap kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, yang dimuatkan di dalam karya beliau yang terkenal Al-Hikam Al-Athaiyah, yang telah diterjemah, telah disyarah, dihurai dan diterjemah dalam pelbagai bahasa. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-49. Yaitu kata-kata Syekh Nata', in lam tuhsin zannaka bihi li ajli wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minana. Yang bermaksud jangan engkau, jika engkau tidak bersangka baik, yakni husnuzan terhadap Allah Ta'ala, kerana sifat-sifat Allah yang baik itu, maka baik sangkalah kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat
dan kurnianya kepadamu. Baik, kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-49 ini ingin menjelaskan tentang sikap kita terhadap Allah, tuntutan dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni ada tuntutan-tuntutannya. Antaranya adalah bersangka baik terhadap Allah yang dinamakan sebagai husnuzan. Apa-apa pun berkait dengan Allah Ta'ala ni, kita kena ada sangkaan yang baik terhadap Allah sebagai Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam. Itu adalah keperluan dan kewajipan kita. Kena ada sangkaan yang baik terhadap Allah. Jangan sekali-kali ada sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bila kita menghadapi kesukaran, kepayahan, mari sangkaan Allah Ta'ala ni dah ingat aku dah ni bang kali kot. Mari sangkaan Allah Ta'ala biar aku lock aku gini, tak tolong aku, tak beri itu, tidak mengurniakan sesuatu kepada aku. Bila kita menghadapi kesusahan dan kepayahan, itu termasuk sangkaan-sangkaan buruk. Jadi dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, jangan ada apa bentuk pun sangkaan buruk. Itu tuntutan agama kita. Apa-apa pun yang berlaku, sama ada baik atau buruk, biarlah sangkaan kita terhadap Allah Ta'ala tu tetap baik. Apabila kita terima nikmat, terima pemberian, memang itu kita akan mudahlah bersangka baik. Allah Ta'ala ni maha pemberi, maha mengundi. Tapi bila kita menghadapi kesusahan, kekurangan dan sebagainya, sakit, kegagalan, penyakit, kesusahan dan sebagainya tu, kadang-kadang disitulah timbulnya sangkaan buruk terhadap Allah. Jadi pertama sekali perkara besar yang ingin dibahaskan oleh Syekh Ibn Atta dalam hikmah ini adalah sikap kita ni, apa-apa pun yang berlaku, sama ada benda itu menguntungkan kita, tak menguntungkan kita pada pandangan kita, baik ke tak baik ke yang mengenai kita ni, tetap kita kena ada sangkaan yang baik terhadap Allah, apa-apa pun. Sebab tadilah talib ni, bila manusia menghadapi kesenangan, itu mungkin dia akan bersangka baiklah, Allah Ta'ala maha pemurah, maha penyayang. Tapi bila menghadapi kesukaran, kepayahan, kadang-kadang mari sangkaan-sangkaan buruk itu terhadap Allah. Sebab apa aku saja yang kena ni? Kena kat aku semua. Kawan lain dah kena. Kena nyakit lah, kena masalah. Kadang-kadang mari mikir tu. Kadang-kadang timbul seolah-olahnya Tuhan tu tak adil lah. Kita dengar, kadang takut kita dengar. Ada sumutan setengah orang, siapa kata habis? Apa dia, aku gini, tak adil ni Tuhan. Kita takut dengar. Tuhan tu tak adil. Kadang-kadang setengah tu kata zalim pun ada. Kata Allah Ta'ala tu zalim. Kerana mengenakan musibah tu, musibah ni tak ada diri dia, anak-anak dia semua zalim Tuhan ni. Orang lain tak kena. Padahal orang lain buat jahat, tak kena. Kita buat baik kok kena juga. Zalim. Kita pernah dengar ungkapan-ungkapan, kita harap itu kerana kejahilan lah. Kita mengharapkan itu berlaku kerana kejahilan orang itu. Kalau dia tahu, dia bersikap demikian, itu merosakkan keyakinan dia terhadap Allah. Ini isu baik sangka. Jadi sekarang dalam kalam hikmah Syekh Ibn Atta ini, Syekh Ibn Atta nak mengajar cara. Tadi tuntutan agama kita supaya berbaik sangka terhadap Allah.
Tapi tasawuf ni ajar kita bagaimana cara yang dapat membantu kita untuk berbaik sangka terhadap Allah. Apa pedoman ni? Apa ajaran-ajarannya yang membantu kita untuk terus berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada dasarnya atas dasar tuntutan iman. Atas dasar tuntutan iman sebenarnya sudah cukup. Atas keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah cukup untuk kita ni berbaik sangka kepada Dia. Bila kita baca antara keyakinan-keyakinan yang perlu ada dalam keyakinan kita ni, antara kepercayaan-kepercayaan, keyakinan yang perlu kita pegang, perlu kita yakini terhadap Allah ni, Allah Ta'ala tu memiliki Al-Asma' Al-Husna. Al-Asma' Al-Husna iaitu nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini pada dasarnya nama-nama yang baik bagi Allah itu tidak terhad jumlahnya. Kita kena faham. Nama-nama yang baik bagi Tuhan ini tidak terhad jumlahnya. Adapun yang kita biasa dengar tu, yang kita selalu dengar, yang selalu dijelaskan bahawa nama Allah Ta'ala tu ada 99 tu, kita kena faham itu adalah sebahagian saja yang disebut di dalam hadis. Kita kena faham. Sama juga orang yang mengaji sifat 20, jangan kita pegang sangka bahawa sifat Tuhan tu 20 tu je. Segala sifat-sifat kesempurnaan itu adalah sifat bagi Allah, tidak terhad jumlahnya. Antaranya 20 sifat yang kita belajar dalam usuluddin itu. Kita faham tak? Kadang-kadang ada juga orang kita ni, dia tak cakna situ, maka berlaku celaru sikit lah. Dia kata Tuhan ni ada 20 je sifat. Itu salah. 20 tu seperti yang saja saya sebut ni sekadar mengulangi, untuk mengingatkan kembali. Tujuan saya sebut untuk mengulangi dan mengingatkan kembali kita ni supaya jelas dan clear pada kita. Jadi kalau kita balik kepada sifat 20 tadi tu, kalau kita kata Allah Ta'ala ni hanya ada 20 sifat tu salah. Salah kefahaman kita. Yang betulnya bahawa 20 sifat tu, wujud, qidam, baqa tu adalah sebahagian dari sifat-sifat Allah yang wajib kita tahu dengan detail. Sedangkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari itu. Lebih. Cuma 20 tu hak wajib kita belajar dan merupakan sebahagian daripada sifat-sifat Allah. Maka saya balik kepada Al-Asma' Al-Husna. Sebab kita ni biasa dengar, selalu disebut-sebut dalam kuliah, nama Allah Ta'ala tu ada 99. Jadi kadang-kadang menjadi terbawa-bawa kita ni. Nama Allah Ta'ala tu ada 99 saja. Tak lebih dari itu. Itu bila kita bertanggapan seperti itu, tanggapan kita sebenarnya tidak betul. Tidak betul. Apa yang perlu kita betul sikit tanggapan kita ni, bahawa nama Allah Ta'ala ni, nama-nama yang baik bagi Allah Ta'ala ni tidak terhad jumlahnya. Cuma 99 tu yang dinamakan Al-Asma' Al-Husna itu adalah sebahagian di antara nama-nama Allah yang disebut dalam satu hadis. Ada nama-nama lain yang disebut dalam sumber lain tapi tidak termasuk dalam 99. Ada nama-nama lain yang disebut dalam dalil-dalil lain tapi tak ada dalam senarai 99. Iaitu seperti Al-Hannan, Al-Mannan dan sebagainya. Itu juga adalah nama-nama Allah.
Tapi kalau kita cek dalam Al-Asma' Al-Husna tu, tak ada ni Al-Hanan, tak ada Al-Mannan, tak ada. Dalam 99 tu. Berarti nama-nama Allah Ta'ala tu tidak terhad kepada 99. Saya nak faham. Supaya kita nampak akidah kita ni, supaya kita ulangi, kita jelaskan balik supaya pegangan akidah kita ni jelas. Sebab kita ni manusia tahu sajalah. Kadang-kadang lupa. Bila lama sangat jadi tak ingat, lepas tu jadi keliru. Jadi peringat, mengingatkan kita balik. Jadi kesimpulannya, nama-nama yang baik bagi Allah ini tidak terjumlah dari segi banyak ni. Segala nama-nama yang baik, yang layak bagi Allah itu memang jadi milik Allah. Cuma dalam satu hadis disebut ada 99 nama-nama Allah itu yang dinamakan Al-Asma' Al-Husna. Dan ada beberapa riwayat lain yang menyebut beberapa nama lain lagi yang tidak tersenarai di dalam Al-Asma' Al-Husna. Baik. Antara sekian banyak Al-Asma' Al-Husna itu, maka antara nama-nama Allah Ta'ala itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Al-Hafiz, yang Maha Menjaga, Al-Muhyi, yang Maha Menghidup, Al-Adlu, yang Maha Adil, Al-Latif, yang Maha Lemah Lembut. Semua nama-nama ini sebenarnya menunjukkan hal-hal yang sangat baik, suatu kebaikan Allah Ta'ala. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sepatutnya sudah cukup apabila kita tahu tentang nama-nama Allah ni yang menunjukkan sifat-sifat tadi, sudah cukup kita ni untuk berbaik sangka kepada dia. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, bersifat Maha Rahmat, memberi rahmat. Rahmat yang mencakupi segala-galanya. Sama ada orang Islam ke, bukan Islam ke, orang percaya kepada Allah ke, tak percaya kepada Allah ke, orang buat amal soleh ke, ataupun sebaliknya tak buat amal soleh, dia dapat rahmat. Kadang-kadang kita tengok kenyataannya, orang tu tak beriman pun kepada Allah, tak percaya pun kepada Allah, bahkan melakukan perbuatan jahat, tapi hidup senang lenang, kaya-raya, dapat. Itu juga sebahagian dari rahmat. Jadi Ar-Rahman ini Allah Ta'ala bersifat rahmat, yang rahmatnya itu mencakupi sama ada mukmin atau tidak mukmin dan segala-galanya. Rahmat yang diperoleh oleh manusia, oleh binatang dan sebagainya, umum. Bolehlah ke rahmat ini, iaitu Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah Ta'ala bersifat rahmat juga, tapi beza dia apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua tu daripada perkataan rahmat. Jadi ulama-ulama menjelaskan rahmat ini rahmat yang luas, yang mencakupi semua benda. Tak kira baik tak baik, beriman tak beriman tak kira, bolehlah kira, adakah ke dapat. Adapun Ar-Rahim, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, rahmat yang hanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi rahmat yang khusus kepada orang beriman, yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak beriman, itu adalah kurniaan rahmat dari namanya Ar-Rahim. Seperti mendapat ma'rifat, mendapat keyakinan, mendapat iman, taufik. Hal ini yang dapat ni hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah tak dapat rahmat ni. Rahmat iman, rahmat Islam, rahmat taufik, hidayah, ini tak dapat. Yang dapat ni hanyalah orang Islam. Jadi rahmat-rahmat seperti ini ni, yang khusus kepada orang-orang Islam ni, orang yang beriman ini, itu adalah duduk di bawah namanya Ar-Rahim. Al-Latif, yang Maha Lemah Lembut, yang ni Maha Menguning. Dia beri belaka. Dia beri belaka orang ni, dia semayang ke tak semayang ke,
Ada je kelembutan Allah tu. Orang ni taat kepada Allah ke, tak taat ke, dia beri. Dapat. Allah Ta'ala bersikap maha lemah lembut terhadap. Dia percaya ke, tidak percaya dan sebagainya. Dia dapat latif. Jadi latif ni, Allah Ta'ala yang bersifat lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Sekalipun hamba tu bersifat zalim. Sekalipun hamba itu tidak beriman. Sekalipun hamba tidak percaya, tapi kelembutan Allah Ta'ala ni tetap sabar ke dia. Kadang-kadang dia buat jahat, buat salah, buat kejahatan yang sangat berat, tapi tidak diazab dengan segera. Tidak diberi siksaan pembalasan dengan segera. Itu bila dia buat jahat, dia buat keburukan yang berlebih-lebihan, tapi tidak diberi hukuman segera. Itu juga sebahagian relatif. Allah Ta'ala Maha Mampu masih lagi mengurniakan kurniaannya kepada Al-Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi ini. Kalau kita minta, yang kita minta dengan Allah beri. Kadang-kadang cuma tinggal lagi Allah Ta'ala beri permintaan kita tu. Kadang-kadang dia beri menurut sesuai dengan apa yang kita minta. Kita berdoa ke dia. Kadang-kadang Allah kita minta itulah dia beri. Kadang-kadang tak beri segera, dia beri pada masanya. Kadang-kadang dia beri lain daripada apa yang kita minta, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan. Kadang-kadang dia beri dalam bentuk yang lain. Ditolak sesuatu bala, kita minta sesuatu, apa yang kita minta tu tidak kita tak dapat, tapi dengan sebab permintaan kita tu ditolak, dijauhkan, diselamatkan kita daripada sesuatu musibah. Itu sebahagian daripada perkataan Al-Karim, Allah Ta'ala Maha Memberi. Dan demikian Al-Hakim, Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana, bahawa dia menentukan suatu perkara, kejadian tu berlaku tu semuanya ada hikmah berlaku, ada kebijaksanaan berlaku, ada rahsia berlaku. Baik ke kejadian tu, buruk ke menurut pandangan kita, molek ke tak molek ke menurut pandangan kita, tapi sebenarnya di sebaliknya itu ada kebaikan berlaku. Mungkin pada pandangan kita benda tu buruk, pada keinginan kita benda tu benda yang tak molek, benda kita tak berakhir, tapi di sebalik semua itu ada kebijaksanaan, ada hikmahnya. Jadi sepatutnya dengan mengetahui perkara-perkara ini sudah cukup kita ni bersikap baik sangka terhadap Allah. Bila berlaku satu perkara tu, apa saja berlaku tu, kita tahu dah Allah Ta'ala tu Maha Bijaksana. Mungkin pada pandangan kita benda tu tak baik untuk kita, perkara yang buruk bagi kita, tetapi atas keyakinan dia Maha Rahmat, rahmat dia tetap ada, kurniaan dia tetap ada. Dia Maha Bijaksana. Apa yang berlaku ni mungkin ada hikmah-hikmah lain. Jadi atas keyakinan ni sebenarnya sudah cukup untuk kita ni berbaik sangka terhadap Allah. Tapi ini Syekh nak kabar. Tetapi kadang-kadang pengetahuan dan keyakinan kita terhadap sifat-sifat baik Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita sebagai manusia ni dilupakan, lupa, tak ingat, tak mari betul, sehingga kita ni tak mari baik sangka terhadap Allah. Bahkan timbul sebaliknya, banyak sangkaan-sangkaan buruk kita terhadap. Sebab apa aku gini semua, kerja nak pecah dah kaya-kaya aku. Itu sangkaan-sangkaan buruk tu. Sebab apa aku je, orang lain mana boleh ada dapat, senang mereka, aku ya dah. Itu betul sangkaan buruk. Sebab apa aku ni kerek kena sesuatu kerek kan, tidak macam orang lain, lebih dari orang lain aku ni. Itu betul-betul sangkaan-sangkaan yang buruk ni. Jadi kita ni kadang-kadang berlaku macam kita tahu Allah Ta'ala tu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita belajar benda tu, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Latif, Al-Karim dan sebagainya, tapi kita lupa benda tu. Dan kadang kita tahu benda tu, kita yakin benda tu, tapi lupa. Bila lupa tu mari buruk sangka tadi tu. Bila berlaku sesuatu yang kita nampak buruk pada pandangan kita, kita rasa Allah ni celaka buruk ni.
Ini satu kecelakaan, satu keburukan. Kita lupa dah Allah Ta'ala tu bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, bahawa di sebalik apa yang berlaku ni ada hikmah-hikmah dia. Kita lupa dah. Kita lupa kepada Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Sekalipun kita kena sakit ataupun sesuatu itu ini, tapi banyak lagi nikmat yang kita dapat ni, kita lupa dah. Lupa. Jadi sekarang penyakit kita ni lupa. Jadi kita belajar Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan Allah Ta'ala ni, disebabkan kerana ghaflah hati kita ni, kita lupa. Lalu lupa itulah yang menjadikan kita ni banyak timbul buruk sangka kepada Allah. Kita kena sakit. Contohnya ialah na'udzubillah, kadang-kadang ada orang yang terkena musibah penyakit lah, senang penyakit. Sampai tak boleh nak bangun sebulan, tak boleh nak bekerja sebulan. Jadi pada waktu tu bagi orang yang menghadapi perkara tu kadang-kadang dia mari buruk sangka sikit. Allah, aku ni kena sakit pada nak buat benda ni. Cari makan pun tak boleh gini-gini. Padahal dari segi rahmat-rahmat Allah Ta'ala, di sebalik apa yang berlaku pada diri itu yang masih banyak lagi. Sekalipun dia sakit, dia dah boleh nak bangun, tapi tidur boleh tidur, makan pun boleh. Cuma sakit dia bangun, makan boleh lagi, tidur boleh lagi, ada orang jaga lagi, dan ada kesenangan lain lagi. Harta-harta dia masih jadi milik dia lagi. Jadi rahmat banyak lagi. Tapi disebabkan kerana hatinya ghaflah tu, bila sakit sebulan ni, oleh kerana sakit tu tak nampak dah rahmat-rahmat tu. Tak nampak dah tu. Mula rasa kita ni orang yang celaka, orang yang tidak bernasib baik, sentiasa dirundung malang dan sebagainya. Semua ni ada merupakan bentuk-bentuk buruk sangka. Sebab apa? Kerana ghaflah, lupa kepada nama-nama Allah tadi. Sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Hakim, lupa. Jadi sepatutnya tak macam tu. Baik, bila begitu maka bagaimana? Maka inilah yang Syekh nak beritahu. Musikan hikmah ni, pedoman sekiranya tak cukup kalau kita belajar tentang nama-nama Allah Ta'ala ni, yang sepatutnya sudah cukup untuk menjadikan kita ni baik sangat terhadap Allah, tapi rupanya dah nak kampuh. Mari ghaflah, mari penyakit, sehingga banyak timbul dalam hati kita ni rasa tak puas hati, buruk sangka dan sebagainya, tidak senang dan sebagainya, banyak timbul ni. Lalu kalau gini ni, apa solusi? Apa alternatifnya supaya kita ni tetap memiliki sifat baik sangka terhadap Allah? Itulah yang nak diajar oleh Syekh Ibn Atta' kepada kita dalam kalam hikmah ini. Maka balik kepada kalam hikmah, kata Syekh Ibn Atta', jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala kerana sifat-sifat Allah yang baik, sekiranya kita ni atas kefahaman dan kepercayaan kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang baik tadi tu, yang dapat kita tahu melalui Al-Asma'ul Husna tadi tu, tapi tetap kita tak boleh nak bersangka baik. Kerana apa? Kerana mungkin hati kita ni ghaflah, lupa, lalai dan sebagainya. Maksudnya tahu Asma'ul Husna tu yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang baik bagi Allah Ta'ala tu, kita tetap tak dapat bersangka baik terhadapnya kerana ghaflah hati kita ni. Maka nak buat apa ni? Tahu dah nama-nama Allah Ta'ala ni yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sepatutnya padang dah tu untuk kita ni jadi orang yang berbaik sangka terhadap Allah. Tapi tiba-tiba tak juga, tak nampak kita ni untuk berbaik sangka. Tetap kita mari tomah-tomahan, sangka-sangka buruk, tak puas hati, tak senang macam-macam terhadap Allah Ta'ala ni. Maka Syekh Ibn Atta' ajar cara macam mana? Fahassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Itu alternatif dia. Maka baik sangkalah kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Yakni, mu tengok dirimu. Tengok pada nama-nama tadi, tak nampak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tak mari. Al-Hakim, tak mari.
Makrifat kita tak teguh. Pengetahuan kita tentang nama-nama Allah Ta'ala tak bawa hati kita ni menjadi orang yang berbaik sangka terhadap. Maka caranya kata Syekh Ibn Atta, perhatikan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dirimu tu atas badan tubuhmu tu. Dekat sekali. Dekat dengan kita ni. Tak nampak dekat dengan kita ni. Maka baik sangkalah kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Perhati. Kita tengok. Apa kurnia Allah kepada kita? Kurnia yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apa? Pada dasarnya sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni yang dikurniakan kepadamu ini, la tuhsuha, kamu tidak berupaya untuk kiranya sebab banyak dah lalu. Baik, tengok contoh sesudahlah makan, nikmat makan. Dah jenis makanan kita makan banyak mana? Nak kira sesuatu makanan, jenis makanan-makanan kita pernah makan sepanjang hidup kita. Cik kira lah ke? Bukan saja jenis. Banyak mana? Nak kira. Banyak ni. Berapa lama? Kira. Sehari, 2 hari. Kira. Memang tak terkira. Banyak dah lalu. Tu bab makanan. Atas semakanan pula banyak pula cabang-cabang nikmat dia. Atas semakanan. Makanan nasi lah, nasi. Macam jenis nasi kita makan. Macam jenis rasa. Dan berlaku dalam tempoh yang panjang. Nak kira tak sudahan. Nak kira. Jadi pedoman kasar yang diberikan kepada kita, sekiranya kita ni cuba nak menghitung kurnia nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita ni, memang tak berupaya kita. Tak mampu. Nak kawal terlalu banyak. Baik. Jadi sekarang kata Syekh Ibn Atta, maka perhatikan, tengok, renung balik nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadamu. Nak berbaik sangka terhadap Allah atas kefahaman kita terhadap sifat-sifat Allah dan asma'nya tu mungkin tak mari. Allah Ta'ala Maha bijaksana dan apa gambar. Allah Ta'ala ni Maha Rahman Ar-Rahim dan apa gambar. Tak mari. Dan apa gambar yang mendorong kita untuk baik sangka bahawa dia Allah Ta'ala ni memang bersifat Rahman Rahim, Maha lemah lembut, Maha pengampun. Tak mari sekarang. Maka kata Syekh Ibn Atta, tengok pada diri. Dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadamu tu, tengok situ. Jadi takkan kita tak nampak atas batang tubuh kita ni. Tapi disebabkan kerana kita ni tak tengok tu, jadi tak nampak. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta ajar cara kepada kita, pedoman kepada kita supaya kita ni timbul semula sangkaan baik kita terhadap Allah. Cara macam mana? Tumpukan, halakan ingatan kita tu, tumpuan hati kita kepada diri kita sendiri dan nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Selama ni kita tak nampak sebab ingatan kita dah hala ke lain. Kita ada kereta sutik, kereta sagar, dua til lah, sagar sutik, kaca sutik, hari-hari kita pakai. Tapi kalau tengok masjid orang pakai semua, tak ingat sagar kita ni. Duk tengok masjid orang tu lah, sedap kereta ni. Hak sagar pakai hari ni, tak ada benda, tak ni. Tak apa, duk tengok dulu, kereta besar. Jadi yang menjadikan kita tak nampak ni, bagi kita tengok ke lain, hadap ke lain. Hadap benda yang bukan milik kita. Kita duduk rumah, mulai ada dah rumah. 2-3 bilik duduk senang-senang ada. Cukup boleh tidur, boleh makan. Tapi bila tengok rumah 5-6 tingkat ke, sedia dah mudah. Tak ingat dah. Rumah kita tidur hari-hari tu, lupa ke? Habis. Punca kita jadi gitu kan, kita duduk tengok tu. Pandangan kita tu menghadap ke lain. Jadi nikmat yang ada kita ni kita lupa. Bahkan kita rasa sentiasa tak bernasib baik. Padahal kita gaji cukup tu. Makan tak susahan dah, tak kelapa orang dah kita ni. Tapi bila tengok orang senang-senang lagi, kita akan berasa kita ni tak bernasib baik.
Sebab kita banding dengan orang yang senang lagi tu. Jadi kita rasa kita tak bernasib baik. Tak bernasib baik lah. Mau aku ni. Padahal tak berapa orang pun. Tak sakitan pun. Tapi berasa tak bernasib baik. Sebab apa? Dia tengok kepada orang yang lebih bernasib baik. Tu jadi mari penyakit. Jadi Syekh Noto kata, hadapkan pada, tukar pandangan batin. Ingatanmu itu berasam, tengok pada dirimu sendiri dan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Perhatikan. Kalau kita tengok, pandangan kita tu alih semula kepada nikmat yang ada pada kita. Kita hidup dalam sehat, tak ada apa-apa. 40-50 tahun. Kalau bersakit pun boleh bilang berapa hari awak sakit. Banding orang sihat kita ni dengan orang sakit kita tu kecil tak lalu sakit. Makan boleh makan semua. Nikmat makan dia semua sekali dia sakit mulut, pecah bibir yang makan payah nak makan ataupun sakit seketika. Tapi hak banyaknya boleh makan molek. Tak pernah kita kelaparan, kebuluran. Perhati. Tapi hak ni bila kita tak perhati, tak nampak lah. Atau kita perhati nikmat yang orang lain boleh. Jadi kau tak nampak lah. Jadi bila kita tak nampak tu, maka kita tak nampak lah Allah Ta'ala tu maha pengurnia. Tak nampak. Jadi kata Syekh Nata, kalau kita ni tak dapat nak berbaik sangka kepada Allah Ta'ala atas rasa bahawa dia memiliki sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, tak mari ikut cara tu. Maka caranya untuk membantu kita baik sangka kepada Allah ni, tengoklah nikmat-nikmat yang kita perolehi. Tengok dah diri kita, nikmat yang banyak tu. Pada waktu itulah kalau kita perhati, kita renung, Allah luahnya Allah Ta'ala ni maha pemberi rahmat. Banyaknya rahmat. Kita ni banding hak dapat macam tadi lah. Kalau sakit pun sakit saya sekali. Banyaknya sihat. Kalau bermasalah pun bermasalah beberapa ketika. Bukan sepanjang umur, bukan sepanjang daun, bukan sepanjang hayat. Jadi situ kita akan nampak banyaknya rahmat Allah. Sekalipun berlaku kesusahan sekali-sekali. Tapi hak senang tu banyak lagi. Dari nak tidur 2-3 malam kena sakit. Tapi bertahun-tahun kita boleh tidur mulai-mulai ada. Sekali-sekala menghadapi kesukaran. Tapi hak senang tu, lenang hidup kita, senang hidup kita tu berpuluh-puluh tahun sebelum ni. Jadi kita perhati semua-semua tu banyak. Jadi bila kena kesusahan tu, kita tak akan buruk sangka. Sebab kita nampak atas nikmat yang banyak tadi. Bila kita sakit 2-3 hari, demam, tak nak bangun, tapi kita tengok nikmat yang kita dapat sebelum ni kesihatan kita berpuluh-puluh tahun tu, 3-4 hari tu macam tak ada benda ya. Kita tetap akan melihat Allah Ta'ala ni maha pemberi rahmat. 3 hari aku sakit, tapi puluh tahun aku sihat melihat ada. Tapi kalau tak tengok hak kita senang tu, sihat tu, puluh-puluh tahun tu, duduk tengok kau 3 hari tu, 3 hari dah dia bangun ni, dia nak makan ni, kita akan buat sakit. Allah, apalah tu ni. Subhanallah inilah. Mari buruk sakit dah. Timbul buruk sakit. So, dia akan mari buruk sakit. Maka sebab tu Syekh Ibn Abdul tengok nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada. Maka pada waktu itu akan timbullah baik sangka. Mungkin kita tak ada piti saya sekali, telah mutu piti saya sekali. Tapi sebelum ni puluhan tahun duit kita ada semua. Mungkin saya sekali tu nak jadi cerita kita habis punca sikit dalam masa beberapa bulan atau setahun dua. Tapi berpuluh-puluh tahun sebelum ni cukup. Duit kita tu cukup, rezeki kita pun cukup. Cuma mungkin saya sekali berlaku setahun dua ni, duit kita dah cukup. Tapi kalau kita tengok atas hak sebulan dua tu, setahun dua tu, kita akan timbul sakam-bu macam-macam pada Allah Ta'ala. Kan timbul dah. Tapi kalau kita tengok atas nikmat-nikmat lain lagi yang banyak dikurniakan kepada kita ni, maka dia akan memadamkan tadi. Dia akan timbul baik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu maksud Syekh Ibn Abbas. Jadi pedoman ni
untuk supaya kita ni timbul baik sangka kepada Allah Ta'ala ni, perhatikan kata Syekh Ibn Atta kepada nikmat-nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada ni. Memerhatikan, merenungi balik nikmat-nikmat. Jadi kita akan nampak sangat banyak sesuai dengan firman Allah tadi lah, wa in ta'uddu ni'matallahi fala tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung, mengingat nikmat Allah tak terhitung. Jadi kalau kita perhati tengok banyak Allah. Jadi akan timbul Allah Ta'ala Maha Rahmat, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Bijaksana, seakan baik. Tapi kalau tak tengok nikmat yang telah dikurniakan kepada kita tu, tengok atas bagian kesusahan yang kita hadapi tu, memang akan timbullah seakan-akan yang buruk kita terhadap Allah. Sebab apa aku benda gini, sebab apa begitu, sebab apa begini. Banyak soalan, banyaklah. Seakan-akan tak sihat tu timbul. Itu kata Syekh Ibn Atta, pedoman yang diberikan oleh Syekh Ibn Atta. Kadang-kadang kita perhati balik, banyak kejadian-kejadian pada kita akan nampak kebijaksanaan tu selepas tu. Pada masa kejadian tu kita tak nampak. Kita tak nampak masa kejadian. Contohnya beginilah, mungkin kita dapat rezeki tak banyak malam tu. Buat apa malam ni niaga dah untung mana, bukan dah untung, dah banyak boleh untung. Tapi bila berlaku keesokan harinya, rumah sekitar tu kena masuk di pencuri berapa. Apa fikir Allah, kalau piti banyak pun ambil kau. Malam tu lah baru nampak kebijaksanaan tu, selepas tu baru nampak. Tapi pada masa tu kita dah nampak, tak apa Allah orang lain hak niaga sekali dengan aku ni banyak mereka boleh untung, aku dah banyak. Tapi malam esok hilang belaka. Dia hilang, aku hilang. Mikir baik Allah hikmah. Kalau boleh banyak pun ambil kau. Jadi biasanya kita akan nampak kebijaksanaan Allah Ta'ala selepas tu. Dan banyak. Jadi Syekh Ibn Atta ni suruh perhatikan pengalaman-pengalaman hidup kita. Nikmat-nikmat yang telah kurniakan kepada kita, pemberian-pemberian yang berikan kepada kita itu, maka itulah yang akan menimbulkan baik sangka kita kepada Allah. Tapi kalau kita dapat menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah atas makrifat kita kepada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, memiliki asma' husna, itu lebih baik. Tapi nak jadi ceritanya, kadang-kadang orang tak gitu, dia lupa kepada pegangan-pegangan tu. Lupa kepada Allah Ta'ala bersifat begitu begini, lupa bila menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan dalam hidup dia. Dia akan lupa semua tu. Masa itulah kadang-kadang marinya sangkaan yang buruk terhadap Allah. Jadi dalam keadaan gitu tu, caranya perhatikan secara nyata. Dekat sekali dengan kita. Siapa yang dekat sekali? Diri kita sendiri lah. Maka tengoklah nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kurniakan kepadamu. Bila nampak, tengok tu, nampak baliklah kerahmatannya, kebijaksanaannya, kurniaannya, pemberiannya. Maka tak adalah timbul seakan-akan tak puas hati, tak senang, sangka buruk dan sebagainya, tenggelamlah. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi persoalan besarnya sekarang, apa yang Syekh Ibn Atta nak beritahu dalam kalam hikmat ini, anjuran supaya kita ni berbaik sangka kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Maka cara standard dengan cara bermakrifat terhadap Allah, belajar sifat-sifat kesempurnaan Allah, menusi al-asma'ul husna dan sebagainya, sehingga kita faham tentang sifat-sifat kemuliaan Allah. Maka bila kefahaman tu ada, keyakinan tu ada, maka kita akan berbaik sangka lah. Tapi tak semua orang boleh begitu. Lebih bagi kita ni yang sentiasa lupa. Bila lupa tu kadang-kadang timbul buruk sangka ni terhadap Allah. Maka kalau pada waktu kita lupa kepada Allah, kemudian sehingga tidak ada baik sangka terhadap Allah, maka cara mudahnya untuk mengembalikan hati kita ni supaya tetap berbaik sangka kepada Allah ni, maka perhatikan nikmat-nikmat, rahmat-rahmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang kita mari rasa kecewa, sebab apa pakak aku dah naik. Kadang-kadang mari pakak aku dah naik. Kalau kita tengok bahagian pakak dah naik tu, dia rasa kecewa lah. Kawan-kawan yang sama dengan aku naik pakak belaka, aku seorang dah naik pakak. Kecewa. Tapi kalau kita tengok pakak dia dengan pakak orang lain lagi, berlambak lagi, rendah daripada dia tu,
Ya Allah, tinggi dah aku pun. Banyak lagi orang pakar rendah daripada aku ni. Mari baik sangka. Tapi kalau tak tengok bahagian hak dia boleh dah tu, duk tengok kepada orang boleh dia tak boleh ni, mari buruk sangka. Itu maksud. Jadi Syekh Ibn Atta ajar kita macam tujuannya supaya mencapai maksud yang menjadi tuntutan iman kita, tuntutan kepada keyakinan kita, iaitu baik sangka terhadap Allah. Baik, tidakkah selalu ia memberi nikmat dan kurnianya kepadamu? Tidakkah kita ni sentiasa mendapat nikmat, mendapat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Paling tidak kelangsungan hidup kita, paling tidak Allah Taala panjangkan umur kita ni, hidup semua. Dipanjangkan umur, diberi kelangsungan hidup, itu pun nikmat dah. Berapa ramai orang yang ditamatkan nyawanya, riwayatnya habis, tak ada. Tapi kita dipanjangkan lagi, itu pun satu nikmat. Kemudian dia beri lagi nikmat-nikmat disebut sebagai al-ijad dan al-imdad. Kemudian dia beri lagi nikmat-nikmat lain, kurnia-kurnia lain yang sentiasa kita terima. Sentiasa kita hidup ni dipanjangkan umur, diberi rezeki, disenangkan hidup, dapat merasai nikmat, dapat mengecapi itu, mengecapi ini, semua itu nikmat belaka. Banyak doa lalu. Jadi tidakkah bahawa kita ni sedar bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa mengurniakan kepada kita ni bermacam-macam nikmat? Jadi kalau kita perhati benda tu, fikir benda tu, bahawa kita ni sangat banyak menerima nikmat dan sentiasa menerima nikmat, maka itulah yang akan mendorong hati kita untuk banyak baik sangka. Tapi kalau kita tak pandang ke benda tu, sehingga kita lupa kepada nikmat Allah yang sangat banyak tadi tu, maka hati kita ni akan tengok bahagian yang payah-payah lah, kesusahan kita tu, kesusahan hidup kita tu, maka situlah yang akan menjadikan kita ni banyak buruk sangka terhadap Allah. Kadang-kadang saya pun pernah tengok dalam kawan-kawan, sahabat-sahabat, kadang-kadang dia sungguh. Kita dengar dia sungguh pun kita tambah nak tunding ke orang, nak kata kita ni lebih baik dah, tapi jadi pedomang untuk kita. Kita dengar sungguh orang kadang-kadang dia pakat tinggi dah, tapi semua apa aku dah naik pakat, nada tu sedih sama. cara sebut tu sedih sama, apa dah naik pakat, padahal dia tinggi sekali dah ke kawan-kawannya, tapi duk tengok atas lagi tu, maka banyak sedih sama. Dia kasi dah asyik malang lah. Orang lain nak makan pun susah. Dia makan bukan saja senang, mewah pula tu makan. Tapi dia tengok kepada orang lebih senang daripada dia tu, dia rasa dia malang semua. Apa aku ni? Sebab dia tengok orang lebih dari dia. Tapi kalau dia tengok bahagian lain lagi, apa yang sudah dia dapat, apa yang dikurniakan Allah kepada dia, maka dia akan jadi macam dia tetap menjadi orang bersyukur, orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, kerana Allah itu bersifat Rabbul Alamin, yakni Tuhan yang mencipta, melengkapi, yakni memenuhi, memelihara, jaga dan menjamin sisi alam. Kita tengok alam semesta ni, setelah diciptakan, dia berjalan dengan sistem alamnya berlaku dengan tersusun, teratur molek, berlaku sistem alam. Kalau kita perhati sebuah bilik itu, kalau tak ada orang pergi susun tu, yang akan susun itu dah akal kita Allah beri naluri tu. Tak dapat nak terima satu keadaan bahawa sesuatu itu akan tersusun dengan baik kalau tidak ada tukang susun. Kalau tak ada tukang susun, memang dia cembar. Naluri manusia sudah ada naluri itu. Kalau tak ada tukang susun, memang cembar.
Apa-apa urusan pun kalau tak ada kepala yang kontrol, tak ada kepala yang menguruskan, dia tak akan tersusun dengan baik. Itu naluri tu. Jadi bila kita tengok alam semesta ni, dia berlaku dengan penuh susunan, matahari naik, ikut tertib. Sebab tu jam di kita tetap pukul sini, boleh buat pukul orang tau. Pukul berapa. Kerana peredaran dia tu ikut aturan dia, sekian lama tau. Jutaan tahun. Bulan pun gitu cukup. Pokok-pokok pun tumbuh, teratur mulai. Jadi sepatutnya bila kita tengok perhati ni sudah cukuplah untuk kita meyakini kewujudan Allah Ta'ala yang maha mencipta dan mengatur ni. Dalil ni orang panggil dalam istilah orang mengaji Usuluddin, panggil dalil inayah. Ni ahli falsafah ni banyak guna istilah dalil ni. Dalil yang tak perlu mikir panjang dan boleh dipikir dan diterima oleh hampir keseluruhan orang. Sama dia cerdik ke, dia bodoh ke, dia pengajian tinggi ke, pengajian rendah ke, bab ni semua orang boleh fikir. Dan mereka telah membawa satu contoh-contoh yang mudah. Contohnya gini, tengok adanya satu bangunan yang siap dibina, istana lah, siap dibina. Akal kita boleh terima dah bahawa tiba-tiba dia mari gitu, stokor gitu. Tak ada orang boleh terima hakikat tu. Kecuali orang akan kata mesti ada tukang-tukang rumah, tukang-tukang yang mari buat dengan batu. Orang tak terfikir ada batu setambung, semi setambung, tiba-tiba debung jadi sebuah rumah. Jadi sebuah istana dan sebagainya. Akal tak akan dapat terima dengan logik, dengan hukum akal tak dapat nak terima benda tu. Kecuali yang akan boleh terimanya ada orang duk proses tu. Batu duk bacur, duk susung, buat pelah gini naik rumah. Maka demikian juga alam hari ni, ia jadi molek ni, susung molek ni, bulan, bintang, matahari ni sama kot tadi kan. Mesti ada tukang tu dia, tukang susung dia tu. Jadi mengisbatkan mensabitkan kewujudan Allah, bahawa dialah yang mengatur alam, yang menguruskan alam dengan cara pandang benda-benda tadi itu orang panggil dalil inayah. Dan itu sudah cukup untuk meyakinkan kita tentang kewujudan Allah yang maha mencipta dan maha mengatur alam ini. Jadi apabila seseorang tu tidak dapat berbaik sangka kepada Allah yang merupakan Rabbul Alamin ini, yang mencipta alam, yang mengatur alam, yang menjaga alam, yang menguruskan alam, yang memberikan rezeki kepada makhluknya, yang memelihara makhluknya dan sebagainya. Kalau kita tak boleh nak sangka baik kepada Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah lagi penyayang, maka sudah selayaknya engkau harus, yang engkau perlu, harus di sini masuk perlu, mesti berbaik sangka kepada Allah, kerana tidak henti-hentinya nikmat kurnia Allah atas dirimu. Jadi kalau kita nak pergi siapa ke tangga tadi itu, paling tidak kita sedar kita ni banyak nikmat, banyak rahmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Diri kita diberi nikmat, diberi rahmat, dijaga, dilindungi, dipelihara dan sebagainya. Atas diri kita ni sepatutnya itu pun cukup dah untuk menjadikan kita bersangka baik kepada Allah. Sangka baik mana? Yakin bahawa dialah yang mencipta, dialah yang jaga, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi nikmat, dialah yang memberi kesembuhan. Kita yakin, percaya benda tu. Itu yang dikatakan sebagai sangka baik. Jadi kalau kita tak nak fikir alam semesta yang luas ni dalam kalau kita tak nak bersangka baik kepada Allah yang menciptakan alam ini, yang memperlihatkan sifat-sifat kesempurnaannya, dan situ tengok atas diri kita sudah lah, kata Syekh. Kata Syekh Ibn Athar, tengok atas dirimu sendiri, atas nikmat yang telah kurniakan pada dirimu. Kamu tengok situ, kata Syekh Ibn Athar, cukup dah, padang dah untuk kita ni berkeyakinan dan bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tiada henti-hentinya nikmat kurnia Allah atas dirimu dan anak keluargamu. Berarti atas diri kita, atas keluarga kita banyak dah lalu. Tengok tu pun sudah cukup dah untuk menimbulkan sangka baik kita, keyakinan dan sangkaan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yani sejak engkau berupa mani hingga matimu, sepanjang tu banyak sangat kurnia Allah. Jadi kalau kita perhatikan waktu saja pun padang dah untuk menjadikan kita orang yang berkeyakinan dan bersangka baik terhadap Allah. Mungkin kita nak mengaji cara dalam-dalam terhadap sifat-sifat Allah, mana-mana asma husna, mungkin datang. Maka cara mudahnya tengok ni atas diri kita ni. Itu pun padang dah kata Syekh Ibn Atta untuk kita berkeyakinan dan bersangka baik terhadap Allah. Dan sebaik-baik husnuzan, yakni baik sangka terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian. Baik sangka ni memang tuntutan iman dah. Waktu mana waktu yang paling baik untuk kita bersangka baik terhadap Allah? Kata alim ulama yang memberi syarahan kalam hikmah ni, dia kata waktu husnuzon yang paling baik sekali pada waktu kita menerima nikmat yang berupa ujian. Kita terima nikmat yang berupa ujian, bahasa dia pun lain dah. Sepatutnya bahasa kita pakai semua dah pada waktu kita menerima ujian. Tapi dia tak sebut gitu. Pada waktu kita terima nikmat dalam rupa ujian. Maksudnya apa? Olehnya kita ni bila menghadapi dugaan kepayahan, kita akan tengok benda tu kepayahan lah, dugaan lah, susah lah. Jarang sekali orang yang dapat melihat di sebalik kepayahan, di sebalik dugaan itu tetap ada rahmat dia. Jarang orang dapat gitu. Sebab kita bila tengok sakit, kita akan pandang sakit lah, susah. Jarang sekali orang pandang ada nikmat lain di sebalik sakit itu. Jarang orang boleh pergi situ. Tapi kalau ada orang boleh sampai situ tu, memang dia seorang arif, orang yang bijaksana. Maksudnya atas kepayahan dia dapat melihat, dapat merasai di sebalik semua itu banyak rahmat. Maka sesiapa yang dapat ketangga ini memang hati dia seorang arif lah. Arif lah dia tu. Menerima nikmat Allah yang berupa ujian bala bagaikan ayat yang menyambut atau yang menyebut firman Allah Ta'ala, asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, suratul Baqarah ayat 126. Artinya bagaikan ayat yang menyebut, yakni firman Allah yang bermaksud, artinya mungkin kamu enggan, yakni tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah Ta'ala sendiri beritahu ada kemungkinan kita ni tak berahi, tak suka terhadap sesuatu, tapi hakikatnya sebenarnya itulah yang paling baik untuk kita. Jadi Al-Quran sendiri beritahu satu kedudukan, sesuatu benda tu kadang-kadang menurut kita ni tak molek pada kita, tapi ada kemungkinan benda itulah yang paling baik untuk kita. Jadi Allah Ta'ala beritahu rahsia ada kebaikan di sebalik benda yang kita rasa tak molek. Jadi bila kita bertanggapan, berkeyakinan dan bersangka seperti itu, itulah baik sangka. Maksudnya apa yang berlaku tu susah tak molek pada kita, tapi kita ada keyakinan. Mudah-mudahan di sebalik kesusahan yang menimpa kita ni ada kebaikan lain. Ataupun apa yang kena pada kita hari ni, apa yang mengenai aku hari ni, yang menimpa aku hari ini, sebenarnya inilah keadaan yang paling baik yang ditetapkan untuk diri aku. Jadi kalau kita ada tanggapan tu itu dikatakan baik sangka. Dan kita berbaik sangka kepada Allah pada waktu kita menghadapi dugaan ujian tu, itulah waktu yang paling afdal kita berbaik sangka kepada Allah. Sebab olehnya kita ni mudah baik sangka dalam keadaan senang. Dapat kurnia, dapat ni, Allah Ta'ala Maha Pemurah, senang. Tapi tak ramai orang bila menghadapi dugaan kepayahan,
dia ada baik sangka, bakal inilah yang paling baik untuk aku masa ni. Ataupun di sebalik ini ada banyak lagi hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan beri kepada aku selepas ni ke sebagainya. Jangan. Jadi kalau kita boleh baik sangka kepada Allah dalam keadaan kepayahan, itulah waktu yang paling baik untuk kita berbaik sangka kepada Allah. Berbanding kita baik sangka kepada Allah dalam keadaan senang. Itulah yang nak diberitahu oleh Syekh Nata dan alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini. Jadi sekadar itu saja dululah untuk huraian kalam hikmat pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pedoman kepada kita untuk menjadikan kita ini sebagai orang yang sentiasa bersangka baik terhadap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.